Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darain amin. Bermula ada bermula orang berkata-kata kejahatan, orang itu tiada agama, dan orang ghaib itu tiada abid, yakni orang yang ghaib daripada pengetahuan, tiada dibilangkan abid, dan orang yang mengadu tiada kepercayaan, dan orang yang hasud, yakni orang yang dengki itu tiada dapat penolong. Jadi katanya Hatim Al-Asam ini dikatakan bahawa dia ini bisu, pekok. Kalau disebabkan satu hari ada seorang wanita pergi bertanya soalan. Lalulah wanita tadi, dia tadi terkentut. Lepas pada itu Hatim ini dia tidak mahu, wanita tadi rasa malu. Bila ditanya soalan dia wallah tak dengar. Mengapa? Dan perbuatan itu dia buat sampai wanita itu. Kemudian barulah orang tahu bahawa dia itu tidaklah pekak, tapi sengaja macam tu. Ini adab. Tidak mahu jadi orang tadi merasa. Lalu kata Hatim Al-Asam, bermula orang yang berkata-kata kejahatan itu tiada agamanya. Ini orang yang selalu menyatakan kejahatan, seperti orang yang sentiasa berdendam. Orang yang dendam ini tiada agama dikira, tidak dibilang ahli agama. Ataupun orang yang suka buruk sangka pada orang sehingga mengeluarkan perkataan yang jahat-jahat, perkataan yang buruk-buruk kepada seseorang yang dia tidak suka. Maka ketahuilah orang itu tidak ada agama padanya, tidak ada kebaikan padanya, tidak ada agama padanya, dan tidak ada iman padanya. Jadi tidak sempurna iman orang tadi apabila suka menyatakan kejahatan kepada orang lain. Jadi kita sebenarnya diajar supaya melihat kepada diri kita, yang kita ini sebenarnya banyak aib untuk kita nak menceritakan keaiban orang. Kita pun banyak jahatnya untuk kita nak menceritakan kejahatan orang. Jadi kita jangan menceritakan kejahatan orang. Sesiapa yang menyembunyikan, menutup kejahatan orang lain, nanti Allah Ta'ala akan tutup kejahatan kita. Kita boleh beritahu kejahatan orang, dan kita pun ada kejahatan dia. Kita boleh ceritakan keaiban orang, dan kita pun ada aibnya. Maka kalau kita membuka keaiban orang, nanti orang lain membuka keaiban kita. Kalau kita membuka keaiban orang, orang lain tidak membuka keaiban kita, nanti Allah Ta'ala membuka keaiban kita. Jangan sampai Allah Ta'ala membuka keaiban kita. Maka orang yang suka menyatakan kejahatan, seperti berdendam, seperti buruk sangka, suka marah pada orang, maka orang ini ketahuilah tidak ada agama padanya, tidak ada kebaikan padanya, dan dia dikira bukanlah orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang ghaib itu tiada abid, yakni orang yang ghaib daripada pengetahuan, tiada dibilangkan abid. Ghaib di sini boleh juga kita katakan orang yang suka mengacung ataupun mengadu domba, ataupun orang yang dia sendiri pun tidak tahu tapi dia menyata-nyata, ataupun disebut juga dengan namimah. Namimah ini yakni suka membawa fitnah, sedangkan dia tidak tahu. Ghaib daripada pengetahuan, maknanya ghaib ni hilang, dia sendiri pun tak tahu, tapi bila dia dengar cerita, dia pun cakap-cakap, lalulah dia menimbulkan fitnah pada orang, memfitnah orang, kemudian mengadu domba, dengan arti kata menyebabkan orang lain bergaduh kerananya. Maka ini pun orang tidak ada kebaikan di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan fitnah orang, kerana fitnah ini lebih buruk daripada membunuh. Wal fitnatu asyaddu minal qas. Sesungguhnya fitnah itu lebih berat daripada membunuh.
Kalau orang itu membunuh dengan orang itu memfitnah, orang yang memfitnah itu lebih jahat di sisi Allah daripada orang yang membunuh, kerana amat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang macam ini, yang suka mengadu domba, yang suka memfitnah ataupun suka mengacung, maka tidak dibilang abid, tidak dikira ahli ibadat walaupun dia itu ahli ibadat. Bahkan disebut dalam hadis, di antara orang yang diazab di dalam kubur, satu ketika Nabi berjalan dekat kubur, tanah perkuburan, lalulah Nabi telah mendengar suara orang yang di dalam kubur diazab oleh Allah. Yu'adzibani fi qabrihima, dua orang diazab di dalam kubur kedua-duanya. Lalu Nabi menyuruh sahabat Nabi supaya mengambil pelepah tamar, lalu diberi kepada Rasulullah pelepah tamar, lalu Rasulullah repihnya ataupun mematahkannya sehinggalah pelepah tamar tadi menjadi dua, lalulah dipacakkan di atas kepala satu kubur dan dipacakkan di atas kaki satu kubur satu lagi. Lalulah sahabat pun bertanya kepada Nabi mengenai orang tadi yang diazab tadi, apakah dosanya? Nabi mengatakan bahawa dia telah melakukan perkara yang besar tetapi dia tidak rasa besar. Apakah yang dia telah lakukan? Lalu Nabi mengatakan la yastatiru minal bauli, dia tidak tutup daripada kencingnya. Ada ulama mengatakan dia ini tidak menjaga aurat. Dan ada riwayat mengatakan la yastanzihu minal bauli, dan dia tidak membersihkan daripada kencingnya, sehingga menyebabkan dia sembahyang dalam keadaan bernajis, sembahyangnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang satu lagi namimah, yakni suka bawa cerita yang tidak benar. Satu-satu cerita, kalau dengar satu cerita jangan terima lagi. Bahkan siasatnya in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, apabila datang satu berita daripada orang yang fasik, maka hendaklah kamu siasat dahulu, dengar dulu, siasat dahulu. Sebaiknya kamu kena bertanya orang yang difitnah itu, adakah benar orang kata kepada kamu macam ni, benar ke tidak benar? Kalau dia terang, nanti dia terang, begini-begini baru kita faham. Kalau tidak, kita menyesal. Nanti kita fitnah dahulu, bila lepas fitnah baru kita tahu cerita sebenar, baru kita menyesal. Sedangkan kita telah buat dosa yang lebih berat pada membunuh. Apa dia? Fitnah. Maka fitnah ini tidak dikira abid. Kalau kamu orang yang banyak sembahyang, kamu orang yang banyak membaca Al-Quran, banyak orang yang berzikir, ibadat sudah banyak, tetapi masih tidak boleh menjaga lidah, sehingga berlaku fitnah, laisa abidan, dia bukan orang yang abid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebut dalam hadis mengatakan bahawa ada seorang wanita yang soleh di zaman Nabi, pada waktu malamnya berjaga malam melakukan amal ibadat, dan pada waktu siangnya membaca Al-Quran, melakukan kebajikan. Lalu ditanya kepada Nabi, apa pandangan Rasulullah mengenai wanita yang soleh itu, yang solehah itu? Nabi mengatakan wahiyya finnar, dia adalah ahli neraka. Maka terkejut sahabat Nabi, macam mana orang yang berjaga malam kemudian membaca Al-Quran, berpuasa di siang hari masih menjadi ahli neraka? Kerana dia tidak mampu menjaga lidahnya. Sebab tu kita kena jaga, jangan fitnah orang, jangan dengar fitnah, dan juga jangan mengacung, dan juga jangan menjadikan bermusuhan di antara satu sama lain, dan jangan bawa cerita kalau cerita itu belum pasti lagi. Maka dia kata di sini, orang yang macam ini bukan abid namanya, dia tidak dikira ahli ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala apabila dia ini menjadi orang yang suka menyatakan kejahatan ataupun suka memfitnah di antara satu sama lain. Dan dia kata orang yang mengadu tiada kepercayaan. Ni mengadu domba yang ni. Yang tadi orang yang suka buat fitnah. Ini mengadu domba. Adu domba tidak boleh dipercaya. Kalau dia ni selalu buat pemusuhan, cari jalan, bawa cerita atau molek sama, kata Hatim Asam, orang ini sudah tidak boleh dipercaya. Bila jumpa ni tak ada cerita baik, semuanya cerita buruk. Sebut saja nama orang itu, dia akan fitnahkan dia akan kata perkara yang tidak molek. Maka ketahuilah orang itu tidak ada kebaikan baginya, dan orang itu sudah tidak boleh lagi dipercayai. Sebab tu dalam kitab Mau'izatul Mu'minin dia kata, kalaulah kita berkawan dengan seseorang
kemudian seseorang itu selalu menceritakan keburukan orang lain, pastilah dia akan menyatakan keburukan kamu. Hanya dia tak beritahu je depan kita. Kalau kita duduk dengan dia, tidak ada kerja lain, kejahatan, keburukan orang lain saja yang disebut. Dia tidak pernah menyebut keburukan kita di hadapan kita. Katanya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan bahawa orang itu pasti akan mengata juga kepada kamu. Kerana itulah sifatnya, maka orang yang macam ini tidak ada kepercayaan, tidak boleh dipercayainya. Dan orang yang hasud, ni orang yang suka dengki, mendengki di antara satu sama lain. Apa sebab kita perlu dengki pada orang? Allah Ta'ala memberi nikmat kepada siapa yang ia kendaki. Ini milik Allah. Maka kita yang tidak ada harta, jangan dengki kepada orang yang ada harta. Kita yang tidak ada kedudukan, jangan dengki kepada orang yang ada kedudukan. Kita melihat diri kita tidak ada kelebihan, ada diri orang lain ada kelebihan, jangan dengki. Ini pemberian Allah. Satu-satu pemberian itu bukan sia-sia, itu merupakan ujian. Yang ada ilmu, ujian atas ilmunya. Yang ada harta, ujian atas hartanya. Yang ada pangkat, ujian atas pangkatnya. Maka manusia akan binasa kalau dia ini tidak menyedari itu ujian daripada Allah. Sedangkan dia dapat pangkat, itu ujian daripada Allah. Dia dapat harta, ini ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak perlu dengki apa yang telah dibahagikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang dengki, dia tidak akan ditolong oleh Allah. Sebab itu kita tidak susah kalau orang dengki pada kita, kerana dia tidak akan mendapat pertolongan daripada Allah. Yang mendapat pertolongan, orang yang didengki itu akan mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kataku, orang yang hasud, kataku ni kata Imam Ghazali, orang yang hasud, orang yang berdengki-dengkian, betapa dapat tercapai dengan muradnya. Murad ni maksudnya. Orang yang dengki macam mana dia akan mencapai maksudnya, akan mencapai matlamat dia, tujuan dia. Kalau dia itu berdengki di antara satu sama lain, apa matlamat, murad, kehendak orang yang dengki. Kehendak orang yang dengki itu, kalau boleh orang yang dia dengki itu akan hilang nikmat. Kalau dia kaya, biar jadi miskin. Kalau apa ni, kalau dia mulia, biar jadi hina. Itu kehendak dia. Kalau bukan kehendak dia, itu bukan dengki namanya. Tapi memang kehendak dia, perkara yang buruk akan berlaku kepada orang yang dia dengki. Kalau dia tengok pada orang tu dapat kelebihan, dia tidak mahu orang tu jatuh hina, tidak mahu ditimpa kesusahan. Ini bukan nama dengki. Kerana dengki melahirkan sifat buruk. Dengki akan melahirkan sifat buruk. Dia tengok orang tu dia dengki, dia akan nak orang tu. Kalau orang tu mulia, biar jadi hina. Kalau orang tu kaya, biar jadi miskin. Kalau orang ni ada kedudukan, biar hilang kedudukan. Kalau ada niat macam tu, itulah dengki namanya. Maka ketika dia berdengki, maka ketika itu segala amal ibadat yang dia lakukan akan dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Innal hasada ya'kulul hasana kama ta'kulun narul hatab. Sesungguhnya hasad ini memakan segala kebaikan, memakan segala pahala, sebagaimana api memakan kayu api. Maka kita jauhkanlah daripada sifat ini, kerana orang hasad ini tidak akan ditolong. Maka bagaimana Allah Ta'ala nak mencapai, bagaimana orang yang hasad ini boleh mencapai maksudnya, ataupun boleh mencapai tujuannya, dan berkhendak itu menghilangkan nikmat Allah Ta'ala daripada hambanya. Dan dia ini di antara maksudnya, tujuan dia, orang yang dengki ni, dia nak hilang nikmat Allah ke atas hamba Allah yang telah diberi oleh Allah. Jadi Allah Ta'ala beri kepada hamba dia kekayaan, pangkat, kedudukan dan sebagainya. Ini pemberian Allah, pemberian Allah Ta'ala. Kemudian kita berkehendak biar pemberian itu hilang pada tangan orang. Biar orang ni jadi hilang, sudah hilang, ataupun ditimpa bala dan sebagainya. Dan betapa ditolong atas seterunya. Dan macam mana Allah Ta'ala nak tolong atas seterunya? Seterunya siapa? Orang yang dia dengki. Dia minta, macam mana dia nak ditolong? Macam mana dia akan dapat pertolongan dengan seterunya, orang yang dia dengki, sedangkan seterunya itu dekat dengan Allah. Siapakah yang dekat dengan Allah? Orang yang dengki dekat dengan Allah ke orang yang kena dengki dekat dengan Allah? Orang yang kena dengki dekat dengan Allah. Macam mana kita nak dapat pertolongan dengan Allah, sedangkan orang itu dekat dengan Allah? Maka dia kata di sini, dan mereka itu muslimun.
Orang yang didengki itu orang Islam, hamba Allah yang mukminin, hamba Allah yang beriman kepada Allah. Maka dia dekat dengan Allah, kita jauh dengan Allah kalau kita dengki. Maka orang yang dengki ini hidup dia tidak akan senang. Kerana dia itu sentiasa mendapat kemukaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang didengki itu dia mesti bersenang hati. Sebab apa? Sebab dia sudah dekat dengan Allah. Dia bersama dengan Allah Taala. Allah Taala kasih orang yang didengki. Dan Allah Taala membenci orang yang berdengki. Allah Taala benci orang yang pendengki. Pendengki ini dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau kita faham, kita tidak perlu susah hati. Orang ini dengki pada saya, orang ini khianat pada saya, orang ini susah hati, menyebabkan saya susah hati. Ada saja saya benda buat sebut tak kena. Apa yang saya buat ni sebut tak kena. Apa nak susah? Kita tidak perlu susah. Kerana kita ini hendaklah bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri pada kita. Baik nikmat itu sedikit atau nikmat itu banyak, ini pemberian Allah. Kita kena bersyukur dan kita kena faham ini pemberian Allah. Ada pun orang tidak puas hati, bukan dia tidak puas hati dengan kita, dia tidak puas hati dengan Allah. Maka dia tidak puas hati dengan Allah. Allah Ta'ala beri kepada kita sebagai contoh. Kalau contoh harta banyaklah. Kalau pangkat banyaklah. Ini yang dapat harta banyak ni daripada mana? Semua daripada Allah. Yang dapat pangkat banyak daripada mana? Daripada Allah. Yang dapat kedudukan semua daripada Allah. Jadi dia nak marah. Zahirnya dia marah kepada kita, hakikatnya dia marah pada Allah. Maka Allah Ta'ala marah kepada orang yang menjadi dengki ini. Pendengki ini tidak akan diselamatkan oleh Allah. Yang penting kalau kita didengki, kita jadilah orang yang beriman kepada Allah dengan cara bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kata orang cerdik pandai, orang yang didengki ini dia tidak berdoa pun Allah Taala akan jaga dia. Tidak berdoa pun Allah Taala akan jaga dia. Sebab dia dah dekat dengan Allah. Kita dah dekat dengan seorang itu. Kita dah dekat dengan seorang. Tiba-tiba orang nak pukul orang tu. Kita tahu orang nak pukul, kadang dia tak sedar kita selamatkan dia. Maka demikianlah rapatnya, dekatnya orang yang didengki oleh Allah Ta'ala. Sebab tu ahli-ahli tasawuf dia merasa gembira kalau ada orang dengki pada dia. Sebab apa? Sebab dia tahu dah. Dia akan dikasihi oleh Allah, dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi jangan cari jalan biar orang dengki kita, jangan. Macam mana nak orang dengki kita? Itu jangan. Kita tidak boleh membuka ruang keburukan, kejahatan. Dan terlebih elok kata Abu Ya'qub. Abu Ya'qub ni ulama yang sezaman dengan Junaid Baghdadi. Dia 300 tahun selepas daripada Nabi dan dia wafat pada tahun 330. 330 selepas daripada selepas daripada hijrah Nabi. Pada barang yang dibacanya, elok kata Abu Ya'qub pada barang yang dibacanya. Maknanya apa yang telah dibaca, apa yang telah dikatakan oleh Abu Ya'qub. Hai Tuhanku, dia doa. Dia orang-orang dahulu dia banyak berdoa pada Allah. Kita ni kena dekatkan diri dengan Allah melalui munajat. Kalau kita banyak munajat, terasa kita ini dhaif. Kita sehari ini tidak mau munajat, kita rasa nak sesar kita sendiri. Apa-apa dia nak sesar diri kita sendiri. Siapa kita? Maka tidak banyakkan munajat pada Allah. Ada masalah anak, berdoalah tiap-tiap malam. Ada masalah suami, berdoalah. Ada masalah rezeki kurang, berdoa pada Allah Ta'ala. Baru kita terasa dekat kita dengan Allah Ta'ala. Ulama-ulama dahulu mereka banyak berdoa kepada Allah. Dan doa jalan mendekatkan diri kepada Allah, bukan jalan untuk mendapat sesuatu daripada Allah. Jalan mendekatkan diri. Jadi bila sudah dekat, apa saja kita nak Allah Ta'ala berilah. Apa saja kita sudah dekat dengan Allah. Nanti Allah Ta'ala sudah kasih dengan kita. Bila Allah Ta'ala kasih dengan kita, anak yang kita sayang, apa yang dia minta kita akan bagi. Tapi bila anak itu baik dengan kita, maka demikianlah kita hendaklah memperbanyakkan berdoa. Lalu katanya seorang ulama Abu Ya'qub berdoa kepada Allah, hai Tuhanku, sabarkan kami atas menyempurnakan nikmat atas segala hamba-Mu. Sabarkanlah kami atas menyempurnakan nikmat atas segala hamba-Mu. Bahasa mudahnya begini, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami sabar di atas nikmat yang Kau beri pada orang lain. Boleh faham?
Jadi kalau kita sabar, orang Allah Ta'ala beri ke dia, hebatnya dia, aku tak boleh tahan marah. Aku tak boleh. Jadi biar kita jadi sabar. Yang ni minta pada Allah supaya Allah Ta'ala jadikan kita orang yang sabar di atas menyempurnakan nikmat atas segala hamba-Mu. Maknanya hamba-Mu yang kamu beri nikmat kepada dia. Jadi kalau aku orang yang sabar. Kita tengok orang itu mendapat kebaikan, kita sabar, alhamdulillah, kita tumpah gembira. Kita tengok orang itu mendapat kebaikan yang banyak, kita sabar. Apa-apa Allah Ta'ala beri, kita tengok orang itu dapat nikmat, gembira kita. Alhamdulillah, orang ini sudah boleh pergi ke Mekah. Padahal kita ni bekerja, rasa banyak gaji kita pada dia, tapi boleh dia pergi ke Mekah. Alhamdulillah. Itu orang yang orang yang sabar. Kalau orang tak sabar, dah percaya ni boleh pergi Mekah, yang ambil piti dua ni. Tengok pada kerja tau, sabar ni ada ni, piti-piti kacak-kacak orang ni, dah percaya. Ini hati tak molek. Hati tidak molek. Allah Ta'ala nak beri nikmat pada orang ni, cara Allah Ta'ala Maha berkuasa. Jadi kita nak minta pada Allah biar hati kita jadi orang yang sabar di atas apa yang Allah Ta'ala beri nikmat kepada orang lain. Ini kadang-kadang bukan senang ni. Bukan senang sebab kita perlu bersihkan hati. Kadang-kadang kita cuba dah nak sabar tapi tidak sabar. Lebih-lebih lagi lepas satu-satu nikmat orang tu dapat. Mula sabar, alhamdulillah saya tumpang gembira. Lepas tu orang tu pula dapat lagi nikmat. Boleh pergi ke Mekah. Saya tumpang gembira. Balik Mekah dapat pula anak dia keputusan baik pula. Anak kita lemah tak tak lulus pula biasa. Alhamdulillah lagi boleh sabar. Lepas tu anak dia pula boleh pergi sama universiti. Anak kita tak boleh pergi mana-mana. Lama-lama tak ada sabar kat kita. Dah sabar juga. Ini kita tambah. Kita kena minta dengan Allah. Kita nak tahan diri kita, nak latih, tak kuat kita jalan dia dengan Allah Ta'ala. Kalau kita nak kuat ibadat, minta dengan Allah. Minta dengan Allah, jadikan kita ni orang yang ringan tubuh badan untuk melakukan amal ibadat. Nak jadi orang sabar, minta dengan Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang sabar di atas nikmat yang kau berikan kepada orang lain. Kenapa dia doa macam ni? Kerana dia takut dia menjadi orang yang dengki di atas nikmat yang Allah Ta'ala beri pada orang lain. Dengki ni cukup bahaya. Penyakit yang ditakuti oleh orang-orang yang ingin dekat dengan Allah. Kerana dengki ini penghalang seorang itu. Orang yang dengki ini bukan semakin dekat dengan Allah, semakin jauh. Walaupun dia itu kuat ibadatnya. Ibadatnya kuat. Walaupun dia itu suka menyatakan kebaikan, tapi hatinya ada dengki, maka dia belum lagi baik di sisi Allah Ta'ala. Baik dia kata di sini. Dan kelakuan baik mereka itu, dan minta pada Allah jadikan kita ini berkelakuan baik dengan mereka itu. Mereka itu siapa? Mereka itulah mereka yang dapat nikmat Allah. Biar kita ni jadi baik dengan dia. Dia dapat nikmat Allah, dapat nikmat Allah, kita tak baik dengan dia. Kalau kita suka dia, kalau kita terima dia, kalau kita boleh mendekati dia, dan hati kita masih terbuka dengan dia, rasa lapang dada dia dapat nikmat walaupun kita tidak dapat nikmat. Inilah yang didoakan oleh Abu Yaqub. Dia minta, ya Allah, jadikan aku sabar. Jadikan aku sabar. Kita biasa nak jadi sabar atas maksiat. Maknanya kalau minum arak jadi tak minum arak, kalau berjudi jadi tidak berjudi, kalau berzina jadi tidak berzina, kalau ambil hak orang jadi tidak ambil hak orang. Tapi kita perlu juga minta sabar supaya kita ini terselamat daripada penyakit-penyakit hati. Dia sebab penyakit dengki ini akan merebak pada penyakit lain. Dia ibarat barah. Kalau mari hinggap je dengki dalam hati, dia akan mari buruk sangka. Bila mari buruk sangka, dia akan mari fitnah. Dia akan fitnah. Bila fitnah saja, dia akan mari penyakit mengadu domba, mengacau orang. Bila mari mengacau orang, dia akan mari jadi sifat pemarah. Marah semua. Dia buat benda-benda marah, senang marah sama. Lepas tu mari ni, dia akan bertimur-timur akan mari penyakit. Kalau dihinggap penyakit dengki. Penyakit dengki. Sebab itulah iblis akhirnya termasuk di kalangan yang kafirin adalah disebabkan dengki. Bila Allah Ta'ala suruh sujud, wa qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Apabila Allah Ta'ala perintahkan kepada para malaikat, semua para malaikat termasuk iblis, usjudu li adam, sujud pada Adam.
Fasajadu, semuanya sujud illa iblis, kecuali iblis. Enggan dan sombong. Ni kesan daripada itu. Jadi sebab apa dia tak mau sujud? Sebab dia dengki. Apa bukti dia dengki? Dia kata apa pada Allah? Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Kenapa aku perlu sujud kepada dia sedangkan aku dijadikan daripada api, dia dijadikan daripada tanah? Ini dengki. Dengki ini begini, apabila Allah Ta'ala memberi nikmat kepada orang lain, dia tidak puas hati dengan nikmat yang ada pada orang tadi. Dia tidak puas hati, ataupun dia merasa dia lebih baik pada orang. Dengan apa yang Allah Ta'ala beri, lalulah dia tak boleh terima kalau orang tu lebih pada dia. Ini dia antara kesan dengki. Jadi akibat daripada dengki, mari abas. Abas ini sombong. Abas ni maknanya enggan. Jadi dia tak mahu dah ikut perintah Allah. Bila mari dengki, kadang-kadang sudah gelap kebenaran, kebaikan sudah tidak nampak. Sifat dengki yang hinggap itu, dia sudah tidak nampak kebaikan langsung. Sama ada kebaikan dengan orang yang dia dengki, ataupun dia tahu dah benda itu tidak baik pun sudah tidak nampak. Dia sudah enggan dengan perintah Allah, wastakbara, dia akan menjadi sombong. Asalnya daripada dengki. Maka bahaya dengki ini. Jauhkan diri kita daripada dengki, kerana dengki menyebabkan amal ibadat kita tidak diterima oleh Allah. Ini yang kita kena jaga ni. Minta pada Allah, selamatkan diri kita. Minta Allah Ta'ala jadikan kita orang yang berlapang dada dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada orang lain. Nikmat ni hak Allah. Allah Ta'ala beri nikmat ni tidak sia-sia, akan ada ujian. Jadi kita kena terima apa yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Dan jangan jauhkan diri dengki. Kalau dengki, nanti kita akan terhalang ibadat kita. Jadi mata hati kita jadi buta, tidak akan dapat mendengar kebenaran. Kemudian kita ni terhalang daripada buat kebaikan. Apabila kita ni bersifat dengki kepada orang lain. Maka dia kata di sini, ketahui olehmu bahawasanya penyakitnya, yakni hasad, itu membinasakan atas taat. Taat ni ibadat, membinasakan ibadat. Ini sudah kita maklumkan. Orang yang ahli dengki ini habis binasa. Binasa amal ibadatnya. Orang yang ahli dengki ini, dia bangkit dekat negeri akhirat, sudah tidak ada amalan lagi. Walaupun dia ahli ibadat banyak. Walaupun ahli ibadat banyak, dia sudah tidak ada amal ibadat. Nanti dia tanya Allah, mana puasa saya? Mana sembahyang saya? Mana haji saya? Mana zikir saya? Mana Quran saya? Sampai tidak ada langsung ibadat yang saya lakukan. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, ibadat kamu itu sudah diambil, sudah diberi kepada orang yang kamu dengki. Dia pun tengok dosa dia, Allah banyaknya dosa. Lalu dia lihat, dosa ini saya tidak buat, dosa ini saya tidak buat. Tidak buat daripada mana? Itu dosa yang diambil daripada orang yang kamu dengki. Ingat, kalau kita dengki ke orang, kita bangkit, tidak ada satu kebaikan. Hapus semuanya. Hapus semuanya. Batu Nabi tanya pada sahabat, atadrina minal muflis? Qalu al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata'un. Qala al-muflisu fina man ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa zakatin wa siyamin. Tahu tak muflis itu apa? Muflis kata, sahabat Nabi kata, tidak ada harta dan tidak ada wang, tidak ada duit dan tidak ada harta. Nabi kata, bukan itu yang aku masukkan. Yang aku masukkan adalah orang muflis itu orang yang buat amal ibadat semasa hidup di atas muka dunia. Ada sembahyang, ada puasa, ada haji, ada zakat, ada Quran, ada zikir, ada majlis ilmu, ada infak fisabilillah, ada bermacam-macam kebaikan, tetapi kebaikan itu tidak langsung ada pada dia. Tiada langsung ada pada dia. Kemudian diberi kepada orang yang didengki, kemudian tidak padan. Nak khabar dosa dengki ni tak padan, disebut dalam hadis tak padan. Dengan ibadat yang kita buat, capur cerelang cereluk orang Terengganu kata. Capur dengan dapur sungguh dok sungguh, capur dengan ngatuk dok ngatuk ibadat kita. Maknanya dalam keadaan macam tu ibadat kita ni tak padang nak bayar. Tak padang nak bayar, maka berhutang dia. Maka bila berhutang, terpaksa ambil. Sebab tu jalan kadang-kadang seorang itu masuk syurga disebabkan orang dengki dia. Jalan masuk syurga tu sebab dengki dia, ibadat tak banyak.
Tapi bila bangkit, banyak pahala. Mari mana ni? Alhamdulillah. Mari mana banyak. Allah Ta'ala itu pahala orang yang dengki kamu. Oh, banyaknya. Oh, ya, ramai. Bukan seorang. Mana banyaklah. Oh, dia kata hak dengki kamu tu ahli ibadat saja. Hak dengki tu, oh ni hak banyak Quran, ni hak banyak berzikir, ni hak banyak sembahyang. Allah. Dia pun rasa gembira, alhamdulillah. Tak ada sikit dosa. Tak ada gitu mana dosa. Kan saya banyak dosa. Ya, dosa kamu aku bagi sikit-sikit seorang. Hak ramai-ramai tu ambil sikit-sikit seorang. Mana bagi sikit-sikit seorang. Jadi ringan dosa, beratnya pahala. Inilah kelebihan orang yang dengki. Kelebihan orang yang didengki. Maknanya orang yang dengki kita. Sebab tu kita kena terima dengan lapang dada. Dan kita tidak perlu susah hati. Kita perlu bergembira. Lebih-lebih lagi orang yang dengki itu ahli ibadat. Boleh senyum malam tidur. Bukan tak tidur malam, tersenyum. Isteri kata, "Bapa senyum sangat ni?" Kita pun kata, oh, orang dengki itu orang ahli ibadat. Maknanya maka kita kena faham, inilah yang diberitahu bahawa ibadat ini menghilangkan taat, menghilangkan binasanya amal ibadat, menghilangkan pahala. Bukan hilang gitu, hilang diberi kepada orang yang didengki. Bukan hilang saja macam kita hilang tak. Kalau hilang saja-saja, orang yang didengki pun tidak ada manfaat juga. Maknanya hilang tadi akan diberi kepada orang yang didengkinya dan membanyakkan atasmu syirik, wal iyadu billah. Boleh membawa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala kerana tidak setuju dengan apa yang Allah Taala tetapkan. Ni kita kena jaga-jaga jangan melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maksiatmu maknanya membanyakkan maksiat. Membanyakkan maksiat. Dia kalau dah dengki bukan ahli ibadat. Dia kalau dah dengki orang tu dah kena penyakit dengki saja. Baik dia orang soleh yang pada awalnya dia soleh, baik dia itu ulama, baik dia itu orang yang banyak belajar ilmu dan sebagainya, orang-orang yang ada kelebihan apa-apa, bila terhinggap saja dengki, dia ahli maksiat lalu. Walaupun dia duduk masjid surau, walaupun dia ini mengaji Quran, walaupun dia tu kebaikan banyak dia buat, bila hinggap dengki, ahli maksiat lalu. Dia tu telah menjadi ahli maksiat akibat penyakit yang dihinggap pada diri dia. Sebab tu bahaya. Orang-orang sufi kata baruh. Penyakit kronik dia panggil. Penyakit kronik. Kalau pergi hospital ni dia kena duduk bilik suku. Hospital ni duduk bilik suku. Dah boleh masuk. Orang kata sakit apa ni? ICU dah ni, ICU. Bahagian mana kena benda ICU? Dia diserang penyakit hati. Tak boleh. Orang lain tak boleh mari nanti jakit. Tak boleh jakit. Jadi kena duduk. Maka doktor kena bagi obat. Obatnya apa? Obatnya makan 3 kali sehari. 1 kali 1000 kali. Sekali makan 1000 kali. Apa dia? Zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara rawatan saya. Kalau nak duduk dengan kita pergi bilik khusus. Ini ICU ni. Maknanya ahli keluarga mari pun kena pakai pakaian lain. Ini kira penyakit yang kronik. Mana kalau tak jadi kau kena melakukan pembedahan. Maknanya terpaksa antara hidup dan mati saja. Maka tidak mesti dibersihkan hati kita dan menegah daripadamu kesenangan diri dan menyebabkan kamu tidak akan senang hati. Ketahuilah orang dengki itu tidak akan senang hatinya apabila dia melihat orang yang didengki itu akan sentiasa dapat nikmat. Dia tengok, oh kau molek pula, mana jadi gitu, dia jadi hati tak tenang. Maka sebenarnya kalau kita faham, orang yang didengki itu boleh tidur malam. Orang yang pendengki itu tak boleh tidur malam. Apa kita dia dah tak tidur malam, apa kita tak boleh tidur malam kau? Jangan. Patutnya kalau dia dengki pada kita, biar kita boleh tidur malam, dia tak boleh tidur malam. Kita akan bergembira. Gembira. Bila dengar saja orang dengki pada kita, kita kena tersenyum 24 jam. Senyum, rasa gembira, alhamdulillah, rasa gembira saja. Dan sebenarnya bila ada sifat dengki, kita tidak akan senang tengok orang.
Tidak akan senang. Apatah lagi orang yang kita dengki itu mendapat kebaikan demi kebaikan demi kebaikan. Dia pasti akan dapat kebaikan. Sebab apa kita kata macam tu? Sebab dia itu bersama dengan Allah. Kalau ditanya orang yang dengki dengan pedengki dengan didengki, siapa kan dekat dengan Allah? Orang yang didengki itu dekat dengan Allah. Maka bila tu dia dekat dengan Allah, dia pasti akan mendapat kebaikan, dan pedengki tidak akan ditolong. Tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jauhkanlah diri kita daripada penyakit tersebut. Maka dia kata di sini, menegah daripadamu kesenangan diri menyebabkan kamu tidak senang, susah hati. Bila dia susah hati? Bila dia melihat orang yang dia dengki itu mendapat kebaikan. Maknanya bila dapat tahu, oh, dapat kebaikan pula, dia marah lagi. Setiap kali dia dengar orang itu dapat kebaikan, lagi itulah dia tidak senang. Tidak senang hatinya. Dan menegahkan faham hati, menegahkan daripada memahami kebaikan, ataupun hati menerima ilmu, ataupun hati dapat memahami perkara yang baik dan juga perkara yang buruk. Dia begini, orang dengki ni hati dah buta, sehingga kan tak faham mana yang baik mana yang buruk, sudah tidak faham dah. Maknanya, maka dengan sebab dengki menegah dia daripada faham hatinya, daripada hatinya memahami kebaikan dan juga keburukan. Dan penolong, menegah penolong di situ. Dan dia tidak akan mendapat penolong. Maknanya Allah Ta'ala tidak akan tolong dia, walaupun zahirnya ramai orang tolong dia, ramai orang sokong dia. Maknanya ramai orang ikut dia, tidak setuju dengan orang yang dia dengki tu, tetapi dia tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia kata penolong yang dimenangkan atas seterunya, Allah Taala kata tolong dia, tidak akan menolong dia untuk menjatuhkan seterunya. Bahkan Allah Taala akan menolong seterunya. Seterunya musuh, maksudnya orang yang dia dengki. Allah Taala tak tolong dia, dan dapat dengan yang dituntut, maknanya menegah ia dapat, dan menegah ia dapat apa yang dia kehendaki. Ia nak orang itu jadi binasa. Dia orang itu tidak akan binasa. Orang itu tidak akan binasa, bahkan dia akan terus mendapat kebaikan. Maknanya, maka apa penyakit yang ada sakit daripadanya, maka apakah penyakit yang ada sakit daripadanya? Maknanya apa? Maknanya apakah penyakit yang lebih teruk daripada penyakit dengki? Cakap apa? Apakah penyakit yang lebih teruk daripada penyakit dengki? Maknanya penyakit dengki ni penyakit yang sangat teruk, sehingga dia tanya, mana ada lagi penyakit yang lebih teruk daripada penyakit dengki? Sebab tu saya kata dah kan ICU. Ni ICU ni, penyakit ICU ni sebenarnya. Maknanya dia dah pada peringkat yang sangat teruk dah, kerana daripada penyakit ni akan merebak. Maknanya nak berobat ni payah. Kita nak berobat dengki, dia mari lagi dendam. Dendam lagi mari buruk sangka. Banyak kena berobat akibat daripada dengki. Lalu ditanya, apakah penyakit yang ada sakit daripadanya? Apakah penyakit yang lebih sakit daripadanya, atau lebih teruk? Maka lazimkan olehmu daripada mengobatkan dirimu daripada demikian itu, maka lazim, wajib kamu ubat diri kamu. Maknanya mesti kamu mengobati diri kita. Sebab tu jaga-jaga. Kita tidak sedar ahli ibadat terkena penyakit dengki, tidak sedar ahli ilmu terkena penyakit dengki. Yang fakir pun terkena penyakit dengki, yang kaya pun terkena penyakit dengki. Jadi nak beritahu, penyakit dengki ini penyakit yang sangat membahaya, mesti kena obat, tak boleh biar. Ada penyakit kalau kita biar sikit dia hilang gitu je. Gebuh basikal, kudi sikit tangan, lok gitu, baik diri je. Baik diri gitu saja. Maknanya masuk selumbur tak ingat nak buat, dia jadi nano, lama-lama hilang gitu je, dah bergerak dah. Ini penyakit yang boleh merebak kepada penyakit-penyakit yang lain. Akan banyak penyakit-penyakit yang timbul dan akan membinasakan dia. Akhir sekali dia menjadi orang yang rosak, orang yang binasa disebabkan penyakit dengki. Maka kita kena jauhkan penyakit dengki. Sebab tu kita kena buang penyakit dengki ni, kena banyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyakkan istighfar kepada Allah di atas dosa yang telah kita lakukan. Kalau penyakit kita jahat kita seorang tu lain. Dia jahat kita seorang, orang lain puasa, dia tak puasa contohnya.
Dia tak cakap pada orang lain, atas dia orang je. Itu boleh tahan, itu boleh ubat lagi sebenarnya. Kalau dia jahat, atas dia orang je jahat. Jahat dia tak merebak orang lain, itu boleh tahan. Ini dengki merebak orang lain. Merebak orang lain. Jadi rosak satu masyarakat. Sebab tu kadang-kadang orang yang sakit zahir itu lebih sihat daripada orang yang berpenyakit batin. Orang yang duduk hospital, dia tak cari dah orang, cari hadiah je. Dia tak nyusah ke orang, kecuali nyusah ke Messi je. Itu pun tiap-tiap bulan masih dapat PT. Habis cerita. Dia dah nyusah ke orang. Tapi orang yang sihat pergi melawat ni, melawat orang sakit ni. Masa awak sakit, awak duduk hospital, awak tak tahu. Awak duduk hospital, awak tak tahu. Allah berat sangat, orang ni begini cerita. Mana yang sakit? Orang yang sihat itu sakit. Orang yang sakit itu tidak sakit. Maknanya. Maka sebab itulah dia kata di sini merosakkan masyarakat dan dengki ini, merosakkan diri dia dan merosakkan amalan dia, merosakkan diri tetangga dia dan sebagainya. Maka naklah kamu obatinya, mengobatlah dia. Jadi obat ni sebenarnya yang pertama kena mencari guru yang hidup hatinya kepada Allah. Hatinya hidup, hati guru itu hidup kepada Allah. Yang kedua kena sentiasa bersobah dengan guru, maknanya duduk dalam majlis ilmu yang ada kesan hati. Dan yang ketiga kena banyak berzikir, zikir supaya hati kita ini semakin semakin baik. Jadi bersobah dengan guru itu, dan satu lagi bersobah dengan orang-orang yang baik, bersobah dengan orang-orang yang baik, supaya hati kita menjadi baik. Wallahu waliyut taufiq, dan Allah Ta'ala lah kepadanya lah taufik, maknanya Allah Ta'ala lah yang menolong kita melakukan kebaikan. Dan ada pun istijal. Istijal ni tergesa-gesa, yakni menuntut segera, maka bahawasanya perkara yang meluputkan akan dia bagi segala yang dimaksudkan kebajikan. Ni kita masuk dalam bab lain, habis bab dengki. Mana habis bab dengki, jauhkan diri pada dengki. Jadi di antara sifat dengki ini, yang pertama, kita rasa tidak senang dengan orang lain yang dapat kebaikan. Itu bermakna dengki. Yang kedua, kita merasakan, kita bercita-cita ataupun inginkan orang itu mendapat orang itu hilang nikmat yang ada pada dirinya. Hilang nikmat. Yang ketiga, dia mungkin tak ada cita-cita orang tu hilang nikmat, tetapi dia merasa gembira kalau orang yang dia dengki itu kena bala, kata padam muka. Maknanya ini ada sifat dengki. Yang keempat, dia merasa tidak suka kalau dirinya tidak dipuji ataupun diberi kelebihan, bahkan dipuji pada orang lain. Orang puji orang lain, tak puji dia. Ini di antara sikap yang menandakan dia ini ada kena penyakit dengki. Penyakit dengki. Dan yang seterusnya, dia setiap kali jumpa orang yang ada kebaikan, hatinya tidak tenang, tidak suka. Tengok orang tu ada kebaikan, bila dengar orang tu dapat kebaikan, tak ada rasa hatinya, alhamdulillah, tumpang gembira. Dia tak ada. Bila dengar saja orang tu dapat kebaikan, dia hatinya dia tak tenang. Tak sedar je dengar orang tu dapat kebaikan. Ini tanda ada sifat dengki di dalam hatinya. Ini kena jauhkan. Kena jauhkan supaya kita selamat. Orang yang dengki ini, yang pertama, akan hilang amal ibadat dia. Pahala dia akan hilang amal ibadat dia. Yang kedua, dia tidak akan dapat menerima, dia tidak akan menjadi orang yang baik. Dengki ini sehingga penyakit dengki, dia terus menjadi ahli maksiat saja. Yang ketiga, mata hatinya menjadi buta sehingga tidak dapat mengenal yang mana baik, yang mana buruk. Yang keempat, dia ini ibadat yang dia lakukan itu hanya penat lelah sahaja, tidak memberi kesan kepada ibadat yang dilakukan. Tak ada kesan, hanya penat lelah saja, saja je. Dan yang seterusnya, dia terhalang daripada
melakukan kebaikan ataupun tiap-tiap kebaikan, mana dia tidak dapat taufik. Dia semayang tak jadi, dia puasa pun tak sempurna, dia baca Quran pun tak khatam, ataupun tak ada, jadi tidak sempurna ibadat dia. Ibadat dia jadi tidak sempurna. Maka di antara jalan dia, yang pertama, dia mesti obatkan penyakit dengki ini dengan memperbanyakkan zikir, mencari guru yang benar, yang hidup hatinya, bersahabat dengan orang-orang yang baik, dan banyakkan duduk di tempat-tempat yang baik, majlis-majlis ilmu, majlis zikir, majlis-majlis yang mengingatkan kita kepada Allah. Banyak duduk dalam keadaan macam tu. Dan yang seterusnya, kena meninggalkan orang sahabat-sahabat yang buruk akhlaknya, dan jangan cepat mempercayai satu-satu berita yang boleh merosakkan amalan dia, yang menyebabkan dia ini dihinggap penyakit dengki. Lepas tu kita kena jauh. Moga-moga Allah Ta'ala selamatkan kita daripada penyakit dengki yang boleh menyebabkan hilang amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seterusnya, gopo gapah, at-ta'alim minar rahman wal ajalatu minasyaitan. Sesungguhnya bertenang-tenang itu daripada Rahman, daripada Allah, dan tergopoh gapah itu daripada syaitan. Jangan tergopoh gapah. Maka dia kata di sini, menuntut segera itu tergopoh gapah. Tergopoh gapah itu, maka bahawasanya perkara yang meluputkan akan dia menghilangkan. Meluput itu menghilangkan bagi segala yang dimaksudkan kebajikan, yang dihendakkan kebajikan, akan hilang kebajikan daripadanya. Kalau itu tergopoh gapah. Dan kadang kita ini cepat-cepat tergopoh gapah. Kalau boleh berdoa hari ini, esok nak sampai selalu. Ini sifat tergopoh gapah. Lepas tu berdoa sehari dua hari, doa dah jadi benda. Ingat, kita berdoa dengan Allah adalah jalan mendekatkan diri dengan Allah. Dan Allah Ta'ala akan menunaikan mengikut kehendaknya. Dan Allah Ta'ala tidak menunaikan mengikut kehendak kita. Itulah maksudnya. Allah Ta'ala sebut dah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Ta'ala berfirman, kamu berdoalah kepada aku, yakni kepada Allah, astajib lakum, aku akan makbulkan doa kamu. Maka berdoalah dengan Allah, Allah Ta'ala makbul lah. Bila nak makbul tu atas Allah. Boleh jadi hari ni kita berdoa 10 tahun. Nabi Musa, dia berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala membinasakan Firaun. Lalu Allah Ta'ala kata, ya Musa, aku terima doamu. Lalulah Nabi Musa gembira, doanya sudah diterima. Bila? Lepas pada doa tu Firaun mati. Bila? 40 tahun. Tu Nabi Musa. Dah kita 2 hari, 4 hari. Maknanya, jadi kita berdoa saja kepada Allah, kemudian serah pada Allah, dan jangan tergopoh gapah. Begitu juga dengan ibadat, kita buat saja dan jangan tergopoh gapah. Maka dia kata di sini, tergopoh gapah itu daripada syaitan. Dalam satu hadis, wa ta'ani minar rahman, dan bertenang-tenang itu daripada Allah. Tapi jangan terlampau tenang. Masuk dah waktu asar, relax dulu. Kita tidak boleh gopoh gapah. Baca hadis, at-ta'ani minar rahman, tenang-tenang itu daripada Allah. Lalu sembahyang asar pukul 7 petang. 7 dah mulai lepas asar, terus jamak takdim dengan maghrib. Maknanya terus jamak selalu. Itu bukan bertenang-tenang itu. Maknanya, jadi dalam keadaan itu kita beribadat dan kita menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia kata di sini, dan menjatuhkan akan dia di dalam maksiat, menjatuhkan dalam maksiat. Kadang-kadang kita terlalu nak sangat. Dia berdoa, akhir kali tak puas hati dengan Allah. Bila kita berdoa, Allah Ta'ala tidak makbulkan kita, lalu tak puas hati. Jangan kita ni, kalau kita berdoa Allah Ta'ala makbul ni, jaga-jaga. Kadang-kadang makbul itu bukan menunjukkan kita dekat dengan Allah. Boleh jadi makbul itu menunjukkan kita semakin jauh dengan Allah. Kita nak tahu macam mana?
Setiap pemberian yang Allah Ta'ala beri itu menyebabkan kita menjadi orang yang bersyukur dan mendekatkan diri kepada Allah. Itu tanda kita ni benar-benar diterima oleh Allah. Tapi setiap pemberian Allah tadi, Allah Ta'ala beri nikmat kepada kita, tidak ada perubahan pada diri kita dan ibadah kita. Itu tanda kita jauh dari Allah. Maknanya jadi kita ini kena faham begini, ibadah sembahyang ke haji ke puasa ke apa-apa kita buat sebagai jalan kita ini mendekatkan diri dengan Allah, dan kita sebagai hamba Allah. Jangan ada kepentingan-kepentingan tertentu. Kepentingan-kepentingan tertentu, maka pemberian serah pada Allah. Jadi kadang-kadang silap juga kita. Ustaz ayat pisang ngomong, pisang dulu. Ayat. Jadi kita doa jadi raya. Tak sesuatu. Maksud kita tapi atas jalan ayat murah rezeki. Tapi tak kira lah. Allah Ta'ala tak murahkan rezeki lagi pun baca lagi waqiah, baca. Jadi amalan kia supaya kita dekat dengan Allah. Dengan Allah Ta'ala. Jadi amalan-amalan yang kita buat tu biar dekat dengan Allah. Kalau orang belajar tasawuf pula, dia nak hebat-hebat. Ada tak ilmu wali yang boleh terbang? Maknanya yang bila itu ada seorang tu dia kata, ada dia cerita ustaz. Pada ustaz tu dia satu bagi amalan zikir, kalau piti 10 riyal tak dalam kocek, piti 10 riyal ni tak habis-habis. Itu hak bagian zikir 10 riyal, zikir 50 riyal lain pula ustaz je dah. Kalau zikir 50 riyal tu banyak lagi, jadi dalam kocek ni 50 riyal sama, pergi mana-mana ada 50 riyal. Murah rezeki bagian zikir macam ni. Zikir macam ni. Saya pun kata dia, saya tak ada zikir gitu. Orang zikir dengan saya daripada ada piti, jadi tak ada piti. Nak zikir gitu. Tambah kata. Jadi nak beritahu masalah kita ni buat ibadat dekat dengan Allah, dan jangan ada apa-apa. Kemudian kita ni jangan tergopoh-gapah dengan apa yang kita nak, kadang-kadang menjatuhkan di dalam maasi, menjatuhkan diri di dalam maksiat. Dan bahawasanya daripadanya nyata kebinasaan, daripada tergopoh-gapah ni nyata binasa. Sahabat Nabi kepada dia kuat sangat beribadah, kurang sangat beribadah. Saya orang muda, ada ini pun macam ni ibadat bagus, tapi jangan terlalu sangat dia tak ikut masa dia tu, dia tak boleh buat amal ibadah. Sama dengan dia dulu yang tak kuat mana ibadah, sekarang dia boleh lagi buat amal ibadah, tidak boleh tau. Lalu dia kata kalau aku tu pengalaman saya lah, kita cerita diri kita lah. Tadi kita semangat bulan Ramadan dahulu, semasa saya belajar, masa tu kena belajar lagi. Jadi saya pun nekat, bulan Ramadan saya tidak mau tidur. Malam saya tidak mau tidur sampai pagi. Jadi malam itu bila start di awal Ramadan, selepas daripada balik tarawih, saya pun start baca Quran. Saya baca Quran tak tahu banyak mana sampai ke pagi. Berhenti sekejap air, nak ngatur kan minum air kopi. Mana nak pagi. Esok masuk kuliah. Masuk kuliah pula tahan mengatuk pun. Kalau tidur pun sekejap terus bangun. Tak boleh tidur lama-lama, rugi masa. Saya sempat 2 hari ke 3 hari saya buat gitu. Hari yang keempat demam. Demam 3 hari pula dak puasa. Doktor dah bagi puasa. Maknanya tu pun nak puasa lagi. Anak member-member dah bagi puasa. Allah kata silap sungguh. Silap dia panggil silap cara. Kerana nak lebih sangat ni. Kita tengok kawan kita tidur, mulai dia tidur, kita nak mengaji banyak-banyak. Saya rasa saya sempat buat 2 hari kadang gitu. Saya tak tidur siang malam ni. Kalau tidur siang pun namun tidur baring. Tidur pun kejut terus bangun. Mata-mata cepat-cepat basuh muka ni. Buka Quran lalu baca. Konon-konon. Konon-konon nak jadi orang yang makam tinggi. Akhir sekali 3 hari dah puasa. Saya ingat 3 hari dah puasa.
Akhir kali baru rupanya ada dalam kitab mengatakan jangan gaduh-gaduh dalam melakukan ibadat kepada Allah Ta'ala. Maka dia kata menuntut istiqamah, dan hendaklah kamu istiqamah, berterusan berada di atas kebaikan. Sebab itulah Nabi SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang dikasihi oleh Allah adalah amalan yang berterusan walaupun sedikit. Biarlah sedikit pun tak apa, tapi berterusan. Saya ini hanya boleh mengaji 2 lah je sehari. Tak apalah, tak berhenti-henti. Ni kalau hari ni 1 juzuk, 3 hari pula tak baca. Maknanya. Jadi kita nak biar sikit-sikit pun tak apa. 1 bulan 1 khatam. Kalau itu dah banyak dah. 3 bulan 1 kali khatam. 3 bulan. Hanya sebulan Ramadan buat sekali khatam sudah. Maknanya walaupun nak buat 3 kali pun, lepas pada tu teruskan. Dia nak dalam Islam ni nak buat amalan dalam keadaan sederhana. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perjalanan, sebaik-baik ibadat adalah sederhana. Maka menuntut istiqamah, duduk dalam keadaan istiqamah. Sahabat Nabi SAW jumpa dengan Rasulullah, ya Rasulullah, boleh tak Rasulullah beri saya satu amalan? Kalau Rasulullah beri pada saya, menyebabkan saya boleh masuk dalam syurga dan saya tak payah tanya orang lain dah. Beri amalan. Nabi beri 2 je. Qul amantu billah. Kamu katakan kamu beriman dengan Allah. Tanamkan cinta pada Allah. Summastaqim, kemudian istiqamah. 2 je. Ada iman, istiqamah. Jadilah istiqamah. Istiqamah ibadat. Ibadat tak banyak pun tak apa, tapi istiqamah. Istiqamah ni berterusan berada di atas kebaikan. Ada orang itu istiqamah semayang sunat duha. Istiqamah sunat duha. Istiqamah sunat duha. Ada orang tu istiqamah sembahyang malam. Istiqamah sembahyang malam. Saya bagi yang malam istiqamah tidur. Istiqamah tak bangun. Setakat ni istiqamah tak bangun malam. Maknanya kalau bangun pun kejap-kejap saja, banyak tak bangun. Doa nak buat mana. Tapi depan-depan saya tu bercahaya-cahaya belaka. Bangun malam mungkin banyak. Maka dia kata di sini, istiqamah, biar berterusan. Biar berterusan. Bahkan guru saya seorang tu dia kata, kamu ini mesti kena ada satu amalan. Amalan itu tak banyak, tapi istiqamah. Sebagai satu tariqah, satu jalan untuk sampai pada Allah. Supaya nanti Allah Ta'ala tanya, apakah amalan kamu yang boleh membantu kamu? Jadi kita ada orang tu dia nak kekalkan satu saja. Dia nak kekalkan sembahyang sunat duha saja. Jadi kalau nak kekalkan sembahyang sunat duha, jangan mari 8 rakaat selalu. Buatlah 2. Dia mari semangat baca kelebihan. La salat duha ila awam. Tidak ada orang yang sembahyang sunat duha kecuali orang yang dekat dengan Allah. Siapa yang sembahyang sunat duha akan diampunkan dosa walaupun buih di lautan. Siapa yang sembahyang sunat duha akan mendapat rezeki yang melimpah ruah. Oh, kaya lagi main sunat duha. Allahu akbar. Insya-Allah kaya nanti. Sembahyang sunat duha, sembahyang sunat duha. Tambah sembahyang 2. Kelebihan sembahyang sampai 8. Mana sembahyang banyak-banyak. Tapi lama-lama habis. Ada satu cerita lah, pengalaman. Jadi dia ni masalah, dia mari jumpa saya, ada masalah sedikit. Saya kata kita kena sabar begini-gini. Pergilah kuliah-kuliah ilmu, belajar. Jadi pintu rezeki ni ada pada ibadat sebenarnya. Kena faham pintu rezeki ada pada ibadat. Kalau seseorang itu mengadu masalah rezekinya tidak banyak, maka beribadatlah banyak. Maka akan terbuka pintu rezeki. Pintu rezeki ada pada ibadat kepada Allah. Ini orang tidak faham. Percayalah, orang yang tumpu dia jaga ibadat. Ada anak buah saya seorang tu, saya suruh dia kekalkan semayang berjemaah awal waktu. Dia beritahu dia terasa dia tu. Maknanya dia meniaga lebih kurang. Dia tak macam dulu promosi begini bersungguh-sungguh. Tapi semayang kedak mu. Tak ada. Ni tak ada promosi mana? Dah sibuk berapa masa lagi semayang. Dia kata terasa. Allah Ta'ala membuka pintu rezeki. Jadi saya beritahu macam ni. Lepas tu saya kata begini lah, kalau ikut hadis, kalau siapa yang semayang sunat duha ni, Allah Ta'ala buka.
buka. Maknanya pintu rezeki. Dia pun semayang. Lepas dia semayang mari jumpa saya. Ustaz, saya semayang dah sunat duha tapi tak ada lagi. Masya-Allah. Ini masalah. Masalah. Jadi kita janganlah kerana benda tu maka dia kata tidak, maka melakukan amal ibadat ini menuntut kepada istiqamah. Istiqamah dia kata jangan kata membawa kepada tu apa ni, kalau tidak istiqamah nanti membawa menghilangkan kebaikan kita, menjatuhkan daripada maasi, dan bahawasanya daripadanya nyata kebinasaan. Yang pertama, bahawa menyajikan orang yang abid. Yang pertama, orang yang melakukan amal ibadat abid akan mertabat dalam kebajikan. Dia nak dapat mertabat. Jadi ini orang yang pegopo-gopo banyak-banyak nak dapat ni, kadang-kadang dia nak mertabat. Macam tadilah, nak kedudukan. Kita nak membaca fadilat ilmu ni tidak salah, fadilat amal tu tidak salah. Untuk kita nak rajin kan, tapi dalam hati ni kita kena letak ta'abbud ilallah, kita mengabdikan diri kepada Allah. Maknanya taqarrub ilallah, mendekatkan diri dengan Allah. Jadi dia menyahajakan. Dan orang yang istijal ni, orang yang gopo-gopo ni, yang pertama dia akan kena kebinasaan. Kebinasaan ni dia akan buat ibadat ini kerana menyahajakan orang yang ibadat akan mertabat dalam kebajikan. Dia buat amal ibadat kerana nak dapat kebajikan dan menuntut istiqamah, dan juga menuntut istiqamah dan bersungguh-sungguh. Dan dia buat bersungguh-sungguh. Maknanya tergopoh-gapah dia buat ni, siapa bersungguh-sungguh dia buat untuk mendapat kebajikan dan nak jaga istiqamah, maka terkadang-kadang bersegerakan mencapai akan dia, dan tiada yang demikian itu waktunya. Kadang-kadang nak mencapai kehendak dia tak sampai pada waktu yang dia nak, tidak tercapai pada waktu yang dia nak. Maka ada kalanya bahawa benda tu lemah, ring tak ada, bahawa lemah dia dan putus asa, dan menyebabkan putus asa. Kadang-kadang tergopoh gapah buat jadi semangat ni. Sebab apa kita jadi semangat nak buat? Sebab kadang-kadang kita nak kejut. Ya memang kadang-kadang kita dah mari terbuka pintu ibadat, ia jadi semangat nak buat belaka. Saya dulu, pengalaman saya masih belajar pondok, sebut je semayang sunat apa, saya buat belaka. Cari buku sunat, oh ni tak buat lagi, buat. Ni tak buat belaka. Dulu yang main duha, rebuk duha kau, tak main 2 rakaat, tambah buat 2 rakaat. Buat 2 rakaat, dia sikit-sikit kan. Lebih lalu. Buat 4, buat 6, buat 8. Maknanya semangat. Semayang malam, oh bangun semayang malam. Bangun semayang malam. Lepas tu sebut saja sunat mutlak. Wah, sunat mutlak. Sunat wudu, oh patah ambil wudu masih belajar pondok dulu. Sehingga kan saya cari buku semayang sunat, saya tik sunat tabat awak dah. Mangat. Ni dah buat belaka ni. Rupanya begitu, kita kadang-kadang kita terlalu gaduh, terlalu tu. Jadi peringkat awal bila belajar dengan guru, jadi semangat, dan saya tengok sendiri terus saya kuat sembahyang dengan sunat duhanya, dengan sunat tasbihnya, dengan sunat isyraqnya. Kita kalau bangun ketiga kau, mayang subuh, masa tasbih sampai subuh. Semangat dulu. Ni tak ada dengar dah. Tasbih saya tidur je. Maknanya. Jadi dia kata kadang-kadang kita jadi putus asa. Kadang-kadang kita jadi lemah. Sebab tu dia suruh kita buat amal ibadat ni, dia bermula daripada sikit-sikit dulu. 2 rakaat. Lama-lama sikit baru naik. Buat 4 rakaat. Lepas tu lama sikit naik 6. Lepas tu rasa malas, turun balik 4. Lepas tu malas, turun lagi 2. Lepas tu gaji pula naik 4. Lepas tu malas 2. Lepas tu tak ada terus. Jadi nak beritahu sekarang ini, ada kalanya jadi lemah, kita jadi tidak semangat, dan kadang-kadang membawa kepada putus asa, dan tinggalkan akan ijtihad, dan kadang-kadang membawa tinggal bersungguh-sungguh, ijtihad ni bersungguh-sungguh. Maka diharamkan demikian itu manzilahnya, martabat ataupun kedudukannya. Tak berubah juga ibadat dia. Sebab apa kita nak semayang banyak-banyak? Nak jadi orang baik lah. Kita nak jadi ahli ibadat, kita nak jadi hati kita baik dengan Allah, kita nak jadi orang soleh, tapi tak soleh-soleh juga.
Kerana kita terlalu tergopoh gapah. Tergopoh gapah. Dan ada kalanya bahawa menyungguh mereka itu dalam ijtihad. Bersungguh-sungguh. Mana menyungguh mereka itu di dalam ijtihad. Ijtihad ni berusaha, bersungguh-sungguh juga. Bersungguh-sungguh dalam ibadat dan memenatkan dirinya, lalu jadi penat diri dia. Jadi penat dirinya, maka putus daripada demikian manzilah itu, maka putus dia daripada kedudukan itu, daripada ahli ibadat, jadi terputus tak jadi ahli ibadat. Jadi tidak terputus tak jadi ahli ibadat, maka iaitu antara berlebih-lebih dan berkurang-kurang. Jangan terlalu berlebih-lebih, jangan terlalu berkurang-kurang. Berlebih-lebih sangat pun dilarang juga, takut kita jadi jemu. Dan jangan terlalu berkurang-kurang, jadi kita malas terus. Asal berkurang-kurang saya malas rajin-rajin sangat kaki dah buat lama-lama sebulan sekali duha, setahun sekali, 10 tahun sekali duha. Itu tak boleh lah. Maknanya, maka dia kata yakni bersegera dan berlambat antara dua itu, daripada keduanya itu buah daripada segera. Ini kesan daripada terlalu gopoh-gopoh sangat, terlalu nak banyak-banyak juga, akhirnya putus asa dan lemah, dan terlalu lambat pun jadi lemah juga, putus asa. Jadi tengah-tengah. Saya lebih suka kepada amalan yang sedikit tapi istiqamah. Ambil pada hadis Nabi. Biar sedikit dulu pun tidak mengapa. Hanya kita kekalkan. Kalau ikut perjalanan, ada yang buat perjalanan ni melahirkan cinta Allah dan Rasul dulu. Maknanya kita cinta Allah, kita latih hati kita biar ingat Allah, ingat Allah, biar kita rasa dekat dengan Allah. Akhir dah dekat dengan Allah, baru lahirlah sangat kasih dengan Allah, maka itu mudah buat amal ibadat. Kita buat ni dalam keadaan tak rasa kasih lagi dengan Allah tu, jadi payah, tidak bersungguh lagi. Tidak bersungguh. Ada seorang ibu suruh anak dia, tapi anak dia ni tak apa nak baik dengan mak dia ni, buat kerja kau tapi tak sungguh. Tapi kalau anak tu dia kasih pada mak dia, dia akan buat sungguh-sungguh. Buat bersungguh-sungguh saja, dan dia tak akan jemu. Bila dia itu sudah kasih. Jadi cari jalan begitu dulu. Cari berjalan, kita dekatkan diri dengan Allah dulu, biar hati kita ingat pada Allah, biar mari perasaan. Macam kita suruh anak kita suruh baca, upit-ipit. Tapi kita suruh baca. Dia baca kejap-kejap, dia tembak lagi. Tapi kita datangkan minat dia dulu. Kita ajak dia pergi kat pesta buku, kita ajak dia baca sama. Lepas tu kita ajak cerita dia, kita ajak dia sikit. Jadi dia mari minat, kita tunjuk gambar-gambar sikit. Dah dia minat lagi, kita suruh makan, dia tak mau makan, nak baca. Mari makan, mau nak baca, dia jadi gitu. Sebab tu kita lahirkan minat dulu, biar kasih kepada Allah, sehinggalah melahirkan kita untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma rzuqna ilman nafi'an warzuqna fahman thayyiban. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa kami, dosa guru kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa adik-beradik kami, dosa jiran tetangga kami, dosa masyarakat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada penyakit dengki. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersihkanlah hati kami daripada penyakit yang boleh merosakkan amal ibadat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kau hilangkan amal ibadat kami disebabkan penyakit dengki. Jadikanlah kami orang yang dibersihkan hati oleh-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang dibersihkan hati dan dihiasi dengan sifat-sifat mahmudah, dan jauhkanlah hati kami, bersihkanlah hati kami daripada sifat-sifat mazmumah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keberkatan kepada kami, berilah kebaikan kepada kami, jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang saleh. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada-Mu ya Allah, agar orang yang ada di dalam majlis ilmu ini, dan juga ahli keluarganya, dan juga jiran tetangganya, berilah kebaikan kepada kami ya Allah, berilah kebaikan kepada kami ya Allah. Selamatkanlah amal ibadat kami, jadikanlah akhlak kami akhlak yang mulia, jadikanlah ibadat kami sebagaimana ibadat orang-orang yang muqarrabin, yang maha
menghampirkan diri kepadamu, dan jadikanlah ilmu kami sebagaimana ulama-ulama yang soleh yang takutkan kepadamu. Ya Allah ya Tuhan kami memohon kepadamu agar apa yang kami lakukan ini menghasilkan takwa kepadamu. Ya Allah ya Tuhan kami memohon kepadamu agar Engkau membuka pintu makrifat kepada kami, agar kami melakukan amal ibadat dalam keadaan takut kepadamu, agar kami melakukan ibadat dalam keadaan khusyuk hatinya kepadamu. Ya Allah ya Tuhan kami, maafkanlah kelalaian kami, maafkanlah maksiat yang telah kami lakukan.